Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mus'ab bin Zahrudin, merupakan pelajar KKTM Masjid Tanah daripada jurusan Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif. Saya dan 3 ahli kumpulan yang lain, Muhammad Hakimi, Muhammad Faris dan juga Huzaifah, kami ditugaskan untuk mencari dan juga mengkaji maklumat berkaitan dengan agama Kristian yang terdapat di Malaysia. Secara ringkasnya, agama Kristian di Malaysia didominasikan oleh beberapa bangsa, antaranya bangsa Cina, India dan juga pribumi seperti etnik di Sabah dan Sarawak. Selain itu, terdapat 3 aliran utama bagi agama Kristian, antaranya aliran Ortodok, Protestan dan juga Katolik. Konsep bagi ketiga-tiga aliran tersebut hampir sama, namun dibezakan dengan ritual kebudayaan dan juga kepercayaan bagi penganut agama Kristian tersebut. Seterusnya, seperti mana agama-agama yang lain, agama Kristian juga mempunyai rumah ibadah ataupun gereja yang terdapat di dalam bandar ataupun luar bandar. Namun, di Malaysia kita terdapat 2 gereja yang terkenal, antaranya ST John di Kuala Lumpur dan juga ST Joseph di Kuching, Sarawak. Di samping itu, seperti agama-agama yang lain, agama Kristian juga mempunyai perayaan dan juga kebudayaan yang unik. Antara perayaan yang terdapat di dalam agama Kristian adalah seperti perayaan Natal dan juga Paskah. Perayaan ini disambut dengan ritual keagamaan ataupun upacara keagamaan, makanan serta pakaian yang khusus bagi setiap perayaan. Itulah sebab sedikit informasi ataupun latar belakang yang berkait dengan agama Kristian di Malaysia. Sekian saja daripada saya, Mus'ab bin Zahrudin. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan serba sedikit tentang agama Kristian. Yang pertama, latar belakang. Agama Kristian adalah salah satu agama utama yang dianuti di Malaysia. Ianya memiliki sejarah dan perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, sosial, budaya dan politik di Malaysia. Nama Kristian berasal dari kata Yunani, Christianos, yang bererti pengikut Yesus Kristus. Perkembangan agama Kristian di Malaysia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan para misionari Portugis di Melaka yang berusaha menyebarkan agama Katolik. Yang kedua, ciri-ciri agama Kristian. Mereka percaya Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang diturunkan di dunia untuk menebus dosa dan memberi keselamatan kepada manusia. Agama Kristian juga mempunyai kitab suci, iaitu Bible, yang terdiri daripada 2 bahagian utama, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mereka menyembah berhala untuk penghormatan, berdoa, pujian dan pengakuan atas kuasanya. Yang ketiga, rumah ibadah agama Kristian. Ianya bermula pada kurun ke-16 dengan kedatangan misionari Portugis dan Belanda. Gereja-gereja awal mencerminkan seni bina Eropah dengan unsur seni tempatan. Gereja-gereja seperti St. Paul di Melaka dan gereja Christ Church di Penang menjadi tempat bersejarah penting. Selain sebagai tempat ibadah, gereja Kristian terlibat dalam usaha kebajikan, pendidikan dan program-program masyarakat. Malaysia mempunyai pelbagai denominasi Kristian seperti Katolik, Protestan dan Ortodok Timur, dan setiap daripadanya mempunyai ciri-ciri unik dan tata cara berbeza dalam ibadah. Yang keempat, perayaan agama Kristian. Hari Christmas merupakan hari untuk meraihkan kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua ialah hari Good Friday. Ianya disambut bagi memperingati pengorbanan dan kematian Yesus. Yang terakhir, hari Easter, iaitu hari yang disambut bagi meraihkan kebangkitan semula Yesus dari kematian. Seterusnya, mari kita teruskan dengan menemubual beberapa orang tentang agama Kristian. Nama apa, Cik? Ariana, Ariana. Berasal dari? Sarawak. Asal Sarawak. Jauh dekat sini ni, okey. Cik Ariana, okey, kita soalan pertama, bagaimanakah agama Kristian pertama kali diperkenalkan di Malaysia? Kita ada 4 pilihan jawapan. A, pada abad ke-19 daripada misionari Protestan. B, pada abad ke-16 daripada misionari Portugis. C, pada abad ke-12 oleh penjajah Inggeris. D, pada abad ke-20 oleh migran dari Eropah.
C. C. Okey, baik. Kita terus ke soalan nombor 2. Okey, apakah agama yang mula mendominasi di Malaysia setelah kedatangan Belanda? Apa yang saya tak? Apakah agama yang mula mendominasi di Malaysia setelah kedatangan Belanda yang menggantikan para misionaris Portugis? Agama A. Agama Hindu. B. Agama Islam. C. Agama Katolik. D. Agama Protestan. Katolik. Katolik. Okey, baik. Okey, cik, terima kasih atas luangan masa. Sama. Okey bang, okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Nama apa bang? Nama saya Alman Faris. Abang Faris Okey, asal mana tu? Asal Terengganu. Asal Terengganu. Okey bang, saya akan tanya abang 2 soalan. Boleh. Minta abang jawab lah sebaik mungkin. Okey. Soalan pertama, bagaimanakah agama Kristian pertama kali diperkenalkan di Malaysia? Okey. A. Pada abad ke-19 oleh para misionaris Protestan. Pada abad ke-16 oleh misionaris Portugis. Pada abad ke-12 oleh penjajah Inggeris. D. Pada abad ke-20 oleh para imigran di Eropah. A, B, C, D. C bang. Okay, C. Kena tak? Okey, tak bang. Jawapan dia Jawapan dia B. B B. Okey. Okey, soalan nombor 2. Apakah agama yang mula mendominasi di Malaysia setelah kedatangan Belanda? A. Agama Hindu. B. Agama Islam. C. Agama Katolik. D. Agama Protestan. Jawapan dia A. Okey. Jawapan dia D bang, agama Protestan. Agama Protestan. Sebab kedatangan Belanda. Bukan kedatangan apa ni? Orang Arab ke apa tu. Okey, baik. Terima kasih bang sebab meluangkan masa untuk menjawab soalan saya tadi. Sama-sama. Assalamualaikum. Berdasarkan sesi temu bual yang telah dijalankan, saya mendapati individu-individu yang ditanya tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Hal ini dikatakan kerana individu-individu hanya memiliki pengetahuan yang asas ataupun umum berkaitan dengan agama Kristian. Hal ini juga kerana soalan-soalan yang diajukan lebih memfokuskan kepada latar belakang ataupun sejarah berkaitan dengan kedatangan agama Kristian di Malaysia. Hal ini berkemungkinan individu-individu tersebut agak kurang berminat untuk mendalami agama Kristian ataupun takut untuk mendalami agama Kristian. Setakat itu sahaja yang saya dapat simpulkan berdasarkan sesi temu bual yang telah dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Matamizi daripada kelas DF2B, dan pada hari ini saya ditugaskan untuk melaksanakan interview di bawah subjek pengajian Malaysia. Saya kena interview 2 orang. Baiklah, kita saksikan. Assalamualaikum bang. Saya daripada Polis Kemaran Tinggi Masjid Tanah. Saya nak interview abang 2 soalan boleh? Boleh. Tapi dia tentang agama Kristian lah. Untuk soalan pertama, rangkaian tata cara pemakaman Kristian macam mana? Cara pemakaman Kristian bagi saya yang saya tahu, first sekali dia akan mandikan jenazah tu lah. Mandikan jenazah, kemudian dia akan memakaikan gaun untuk perempuan ataupun jas untuk lelaki. Kemudian dia akan ada upacara untuk penutupan peti, dan dia ada ibadah tarang dan sebagainya gitu. Untuk soalan kedua, untuk agama Islam kita ada Al-Quran kan. Tapi untuk agama Kristian ni, dia kitab yang dia gunakan itu kitab apa bang? Kitab yang digunakan untuk agama Kristian, dia Alkitab, ataupun dikenali sebagai Bible. Yang kitab tu bagi umat Islam dah tak guna dah untuk, tapi
tapi diorang anut agama lain, diorang masih berpegang dengan kitab tu. Seperti Kristian, Yahudi dan sebagainya lah. Terima kasih Bang. Saya daripada KTM Masjid Tanah. Okey. Ah. Jauh. Wah. Nak temu ni, nak interview akak ni. Oh, okey. Interview apa tu? Ini interview tentang agama Kristian. Alamak. Boleh. Boleh Kita cuba. Kita cuba Ya. Untuk soalan pertama, Okey. apakah rangkaian atau cara untuk pemakaman orang Kristian ni? Yang sekadar yang akak tahulah kan. Mandi jenazah seperti yang agama Islam buat juga. Yang kedua, tapi Islam kita kafan. Tapi untuk orang Kristian, dia memakai jas ataupun gaun. Lepas tu dia ada peti. Kita akan simpan dia di dalam peti. And then kita akan, dia ada buat rangkaian seperti persembahan yang ditengok dalam story-story lah kan. Okay. And then sama macam biasa. Lepas tu ada spiritual macam mana, doa cara dorang, Okay. menyanyi pun ada juga tengok. And then macam biasa kita akan ke bumi kan. Okey, untuk soalan yang kedua lah. Okey. Apakah nama bagi kitab yang digunakan oleh peganut agama Kristian? Bible? Bible? Tak pasti. Dah pasti. Rasanya Bible. Bible Yes. Okey, terima Sama. kasih. Sama. Soalan geng, okey tak tadi? Untuk rumusan temubual yang saya dapati lah. Di Malaysia ini ramai orang Malaysia yang tidak mengambil tahu tentang agama lain. Dan ada orang yang sensitif apabila kita bertanyakan tentang agama-agama yang tidak berkenaan dengan dia. Contoh agama macam kita bertanya tentang Kristian, tetapi dia menolak sebabkan kerana dia tidak mahu menjawab tentang itu. Itu saja kita. Ken, terima kasih. Saya telah tiba di destinasi, iaitu di pusat membeli belah Aeon. Jadi saya akan teruskan dengan mencari 2 orang untuk diinterview. Okay, Assalamualaikum Dek. Saya nak tanya tentang ibadah dalam agama Kristian. Soalan pertama, apakah jenis rumah ibadah agama Kristian yang ada di Malaysia? A. Tokong, B. Gereja Katolik, C. Kuil. Jawapan dia B. Gereja Katolik. Baik, betul. Soalan kedua, siapakah pemimpin utama dalam ibadah gereja Kristian di Malaysia? A. Pendeta atau paderi, B. Brahmin, C. Sami. Pendeta atau paderi. Betul. Soalan terakhir, bilakah biasanya ibadah di gereja Kristian diadakan? A. Setiap hujung bulan, B. Hari Jumaat petang, C. Hari Ahad dan juga dalam hari perayaan agama. Setiap hujung bulan. Salah tu, Dek. Jawapan sebenar dia C. Hari Ahad dan juga dalam hari perayaan agama. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Hari ini saya nak interview hari ini tentang rumah ibadah agama Kristian. Soalan pertama, apakah jenis rumah ibadah agama Kristian yang ada di Malaysia? A. Tokong, B. Gereja Katolik, C. Kuil. C. Salah. Jawapan dia B. Gereja Katolik. Baik, soalan seterusnya, siapakah pemimpin utama dalam ibadah gereja Kristian di Malaysia? A. Pendeta, B. Brahmin, C. Sami. B. Salah. Jawapan dia A. Pendeta. Baik, soalan terakhir, bilakah biasanya ibadah di gereja Kristian diadakan? A. Setiap hujung bulan, B. Hari Jumaat petang, C. Hari Ahad dan juga dalam hari perayaan agama. C. Betul, tepat tu. Terima kasih. Sebagai rumusan temubual berkaitan dengan rumah ibadah agama Kristian yang telah saya lakukan terhadap 2 orang individu, saya dapati bahawa individu A
mengambil tahu serba sedikit tentang agama Kristian kerana dia dapat menjawab 2 daripada 3 soalan yang telah saya ajukan. Manakala individu B kurang mengambil tahu tentang agama Kristian kerana dia hanya dapat menjawab 1/3 daripada soalan yang telah saya ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad daripada kelas KF2B, dan pada hari ini saya akan membuat satu interview berkaitan kerja khusus pengajar Malaysia. Jadi interview yang saya akan lakukan adalah bertajuk perayaan agama Kristian di dalam Malaysia. Mari kita saksikan. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengambil tahu serba sedikit berkaitan perayaan agama lain di Malaysia. Sebagai contoh, perayaan penganut agama Kristian. Jadi, adakah masyarakat ambil tahu tentang perkara ini? Mari kita saksikan. Sebelum tu, saya nak tanya nama kau apa? Nama saya Khadijah. Saya orang Bukit Rambai. Okey, soalan pertama. Di antara berikut, yang manakah merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian? A. Deepavali, B. Gawai, C. Christmas, D. Wesak. C. Christmas. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Bilakah perayaan hari Krismas akan disambut? A. 10 Oktober, B. 25 Disember, C. 31 Ogos dan D. 1 April. D. 25 Disember. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah tradisi yang dilakukan semasa hari Krismas? A. Memberi hadiah, B. mengadakan makan besar, C. memberi ampau, D. tarian naga. Memberi hadiah. Okey, betul lagi. Okey, soalan last. Okey, selain perayaan Krismas, apakah perayaan lain yang disambut oleh penganut agama Kristian? A. Wesak, B. Taipusam, C. Easter dan D. Tahun Baru Cina. C. Easter. Okey, betul. Okey, Kak. Terima kasih. Okey, sebelum tu saya nak abang perkenalkan nama abang boleh? Nama saya Zikri. Okey. Okey, soalan pertama. Di antara berikut, yang manakah perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian? A. Diwali, B. Gawai, C. Christmas, D. Wesak. Depan dia Christmas lah, C Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Bilakah perayaan hari Krismas akan disambut? A. 10 Oktober, B. 25 Disember, C. 31 Ogos, D. 1 April. Apa? Lagi sekali lah. A. 10 Oktober, B. 25 Disember, C. 31 Ogos, D. 1 April. B tadi 25 Disember. Betul. Alright. Okey, soalan seterusnya. Okay. Apakah tradisi yang dilakukan semasa hari Krismas? A. Memberi hadiah, B. mengadakan makan besar, C. memberi ampau dan D. tarian naga. Beri hadiah. Okey, betul. Alright. Okey, soalan last. Selain perayaan Krismas, apakah perayaan lain yang disambut oleh penganut agama Kristian? A. Wesak, B. Taipusam, C. Easter, D. Tahun Baru Cina. Esther. Esther. C Okey, betul. Okey, terima kasih. Itu je. Okey. Berdasarkan temubuan yang telah saya lakukan, saya dapat katakan bahawa rata-rata rakyat Malaysia mengambil tahu tentang perayaan yang disambut oleh agama lain. Ini merupakan satu perkara yang penting kerana dengan pengetahuan tersebut kita dapat memupuk perpaduan dan harmoni di kalangan masyarakat berbilang agama di Malaysia. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah saling memahami antara agama agar dapat mengurangkan salah faham. Contohnya, memahami nilai murni antara agama, perayaan serta kepercayaan agama lain. Selain itu, saling menghormati kepelbagaian agama juga adalah salah satu cara bagi mengatasi konflik agama. Dengan ini, masyarakat dapat menjamin keamanan dan kedamaian supaya setiap orang boleh hidup dengan selesa dan aman. Sekian, terima kasih.